اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 6 bahagian keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya sekalian perkara. Percaya yakni mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati sekalian perkara. Sekalian perkara ni baik dan jahat. Sekalian perkara yang baik dan juga sekalian perkara yang jahat. Baik contohnya iman dan ta'ah, jahat contohnya kufur dan maksiat. Sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya, kesemua sekalian perkara, kesemuanya, kesemua sekalian perkara, tidak terkecuali, walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar kuman, walaupun sebesar habuk sekalipun. Sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya, kesemua sekian perkara baik dan jahat tadi ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil jadi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara yang berlaku, kesemua perkara yang berlaku, sama ada baik dan jahat, besar ataupun kecil, yang berlaku di bumi ataupun berlaku di langit, yang berlaku di dunia ataupun yang berlaku di akhirat, kesemuanya daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan Allah ni dengan muwafaqah, dengan bersetuju, dengan selaras ataupun bertepatan iradahnya, kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Kehendak Allah, ketentuan Allah ni bila? Pada sedia kala. Kehendak Allah, kehendak hak azali, ketentuan azali, ketetapan Allah hak azali, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi semua yang berlaku perbuatan Allah. Allah melakukan muafakat, berselaras, bertepatan dengan ketentuan Allah pada azali, pada sedia kala. Jadi perbuatan Allahnya qada, ketentuan Allahnya qadar. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala perkara pada azal. Allah qadim, sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan pun qadim juga azali. Kemudian ketentuan Allah hak qadim, hak azali ni selaras, bertepatan dengan sifat pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah qadim, sifat ilmu Allah pun qadim. Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui segala-gala pun qadim, sedia kala juga. Jadi ketentuan Allah pada azal, ketentuan Allah sekian perkara ni selaras dengan
mengetahui Allah pada azal, mengetahui Allah akan sekalian perkara. Itu qadar. Kita kira-kira pembicaraan bab qadar, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu, muafakat dengan ilmu tu kira selesailah. Selesai satu pegangan berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Sampai masa sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Ta'ala pada azal, berlaku perkara tersebut, kesemuanya adalah perbuatan Allah. Allah yang melakukan, Allah yang buat, Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Sekalian perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Khaliqu kulli syai', demikianlah Allah Ta'ala Tuhan kamu, tiada Tuhan melainkan Ia, melainkan Allah. Allah mana? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan tiap-tiap perkara, yang menjadikan kesemua perkara. Fa'budu, maka abdikan diri oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang khaliqu kulli syai', yang menjadikan segala-gala perkara, tiap-tiap perkara. Kemudian Allah yang menjadikan segala-gala perkara ni, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia akan perkara yang ia kehendak dan ia pilih. Hak Tuhan buat ni akan perkara yang Tuhan kehendak, yang Tuhan pilih pada azal. Tuhan yang bersifat dengan iradah. Jadi Tuhan buat sebagaimana apa yang Tuhan kehendak. Innallaha ayaf'alu ma yuri, sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia akan perkara yang ia kehendak. Yang Tuhan buat sekarang ni, itulah kehendak Tuhan pada azal, itulah ketentuan Tuhan pada azal. Jadi yang berlaku sekarang ni kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i semula jadi, dan tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang turut. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Berlaku ni apa ni? Apa yang berlaku sekarang? Kita hidup, Allah yang lakukan. Kita nampak terang sekarang ni, Allah yang lakukan. Kita dengar terang sekarang ni, Allah yang lakukan. Jadi suara jadi latah apabila buka speaker, latah suara jelas, suara Allah yang lakukan. Jadi nak cerita dadanglah banyak, semua perkara bukan banyak, semua perkara yang berlaku Allah yang lakukan, Allah yang buat. Kita duduk tak terbalik ni, Allah yang lakukan. Kita duduk diam tak bergerak ni, Allah yang diamkan. Berkelip mata, Allah yang kerlipkan. Bergerak nadi, Allah yang gerakkan. Berfungsi sekalian organ tubuh kita, Allah yang fungsikan. Segala-gala yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrat. Itu sahaja pegangan kita. Cukup mudah, cukup simple, sebab tidak ada pengecualian. Kalau ada pengecualian, sebahagiannya perbuatan Allah, sebahagian yang baki laginya bukan perbuatan Allah. Ni kena buat bahagian molek lah, takut salah pergi bubuh. Hak mana hak perbuatan Allah, hak mana hak perbuatan makhluk. Jadi ni kena ingat molek hak mana hak Allah buat, hak mana hak makhluk buat. Ni kena ingat molek, takut tukar. Sekarang ni tak ada, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak ada payah lah. Tak ada payah. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya sebut berulang kali lah, nak contoh pun tak payah dah.
Tadi tu panjang cerita je tu. Hidup Allah buat, nampak Allah buat, dengar Allah buat. Jadi panjang ayat. Ayat panjang dah lah. Sebab apa? Sekalian perkara, kesemuanya, sebesar zarah, sebesar kumang, sebesar habuk tu tidak terkecuali. Tapi dia wak contoh juga dia panjang tu sebenarnya. Tapi kadang perlu pada contoh. Kena cerita juga. Hak sekecil zarah ke kumang ke habuk ni cerita juga. Sebab kadang-kadang sekalian perkara, kesemua perkara Allah yang lakukan. Bila cerita berkelip mata, bergerak nadi, Allah yang lakukan. Hak tu pun Allah buat juga ke kecil gitu lalu tu. Jadi payuh jadi. Jadi perkataan sekalian perkara kesemua ni tak faham juga. Tak tahulah nak menggunakan ayat yang macam mana lagi. Nak gunakan ayat yang macam mana lagi. Sekalian perkara kesemuanya tak terkecuali, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar kuman, walaupun sebesar habuk, yang berlaku tak ada malaikat Allah yang buat. Ulang seumpama tu pun Allah buat juga. Iyalah sekalian perkara, betul lah sekalian perkara, tapi takkanlah kecil-kecil tu Allah juga. Jadi apa kata? Dah reti nak cakap. Dah reti nak royak. Kalau kira mudah sangat kitab ni, sekalian perkara jelas dah. Kesemuanya ditakkidkan, dikuatkan pula dah. Apa benda lagi? Okeylah sekalian perkara, okeylah semua perkara, okeylah segala-gala, okeylah. Dah okey, apa laginya? Tapi takkan ada pula dia nak kehek keluar daripada sekian perkara tu. Jadi tak okey jugalah. Kata okey perkataan sekian perkara, okey perkataan kesemuanya, segala-galanya. Okey perkataan tu. Tapi takkan ni kita ni kesemua perkara sekian perkara ni beratus tak tahu dah kita ni. Tak sungguh pengalaman lepas lah. Cerita ingat ke faham? Jadi gerak nadi pun Allah juga. Dah apa-apanya? Dah lah. Apa benda barang, benda remeh gitu tak payah Allah lah. Jadi dia Allah ni macam kita dah. Kita ni hak besar-besar kita buat lah. Hak kecil-kecil tu serahkan nak buah lah buat. Kalau kita nak buat Melaka tak dang kita. Pasal kita. Dah benda tu remeh kan. Benda remeh ni sekokok orang lah. Tu kita hak lemah. Cerita okey dah juga. Kemudian kita mati di sekian perkara kesemua ni, nanti kita akan cerita bab ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha tu pun perbuatan Allah juga. Dah sekian perkara kan. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, terdetik di hati pun Allah buat. Berkerlik mata memandang pun Allah buat. Bayangkan, terdetik di hati pun Allah yang buat. Pilihan hati kita mesti Allah yang buat juga. Kalau berkelip mata memandang Allah buat, usaha kita ni Allah buat juga. Dah kalau itu usaha Allah juga, tak ada kita. Dah memang hakikinya tak ada. Sebab apa tak ada? Dah sekian hak Tuhan belaka, nak ada mana lagi kita? Tu hak hakiki sebenar-benarnya. Tapi kok mana pun kita wajib juga berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan jangan gilari daripada hak kita mati tajuk rukun iman keenam ni. Percaya ni mengaku putus di hati. Pegang kejap di hati hak ni. Kalau kita pegang kejap di hati hak ni, sekalian tu Allah buat. Hak percaya sungguh ni, hak mengaku putus di hati sungguh ni. Maka kalau pergi pada bab ikhtiar usaha pun Allah buat, tak keliru dah lah. Takkan ikhtiar usaha Allah buat juga. Ni percaya sekian perkara rukun iman keenam ni, mengaku putus di hati sekian perkara ni, tak ada lagi. Tak ada sebenarnya. Faham tak ni?
Kita cerita bab percaya, beriman dengan makna mengaku putus di hati sekalian perkara kesemuanya perbuatan Allah. Di sini bukan hanya kita berpegang dengan perkataan sekian perkara, kesemua perkara. Kita kena faham apa dia maksud sekian perkara, kesemua tu kena faham. Tapi kalau dia berpegang, ya saya mengaku putus di hati sekian perkara, saya mengaku putus di hati kesemuanya perbuatan Allah, tapi takkanlah pilihan kita pun perbuatan Allah juga. Maknanya dia hanya berpegang dengan perkataan sekian perkara, tapi maksud sekian perkaranya dia tak ada, dia tak erti maksud sekian perkara. Dia kata dia mengaku putus di hati sekian perkara perbuatan Allah. Lepas tu kalau sekian perkara, kenapa apabila sebut bab pilihan dan perbuatan, kita tu pun duduk berperbuatan Allah jadi kanjar pulaknya? Tak kanjar dah lah. Mati dah kita pegang. Kejak dah di akidah kita sekian perkara, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batulah kita lagi pada ikhtiar usaha supaya kita tidak terlajak kepada Qadariyah. Ni kena mengaku putus dulu ni. Qadariyahnya tidak, perbuatan kita sendiri kayak gitu. Perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan kita tu Allah yang buat. Tu Qadariyah. Sebab apa? Sebab dia tak ada ni sekian perkara ni. Hak Jabariyah pula, sekalian perkara perbuatan Allah, ayat yang sanda perbuatan kita tak pegang pula. Yang mana kita wajiblah berpegang, kita ada pilihan dalam perbuatan. Itu akidah di sunnah jemaah. Tapi pegangan kita, pilihan dan perbuatan ada, jangan lari daripada tajuk rukun keenam. Itu ahli sunnah wal jemaah. Qadariyah pula dia lari dah. Perbuatan tu perbuatan kita, Tuhan letak dah gagah di kita. Kan kita lah buat sendiri, kita beri bekas sendiri. Jabariyah pula dah sekian perkara hak Tuhan belaka, kita tak ada apa satulah pilihan pun tak ada, perbuatan pun tak ada. Itu Jabariyah. Jadi kita nak mati sekian perkara ni perbuatan Allah, nak pastikan kita tak tergelincir jadi Qadariyah. Sampai masa perbuatan kita bukan perbuatan Allah. Walhas sekian perkara perbuatan Allah. Tu Qadariyah. Tapi kita sekian perkara perbuatan Allah ni, kita kena urah pula takut jadi Jabariyah. Jabariyah sekian perkara perbuatan Allah, kesemuanya perbuatan Allah. Sehingga kan pilihan dan perbuatan kita pun dia tak pegang ada pilihan dan perbuatan kita. Walha ayat Quran menyandarkan perbuatan pada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Jadi Tuhan kata kami tu, maka wajib berpegang kami ada pilihan dan perbuatan. Tapi kami di pilihan perbuatan jangan lari daripada sekian perkara perbuatan Allah. Ni dia Qadar Jabariyah ni dia hidup sipi-sipi ni. Sipi tam telajak jadi Qadariyah. Sipi tam terundur tak ada, Tuhan belaka jadi Jabariyah. Nak parking duk tengah ahli sunnah wal jemaah ni kena faham molek. Ni kadang-kadang orang sekarang ni pula tak ada dah Qadariyah Jabariyahnya. Jangan duk ajak, jangan duk sebut-sebut kat Qadar Jabariyah. Tu lipatan sejaman gitu. Lening hak adanya apa ni? Hak ada lening. Hak ada lening pluralisme ni. Isma tu lah. Liberalisme, pluralisme, isma tu. Qadariyah Jabariyah tak ada dah. Ni dia tak kenal benarnya. Qadariyah Jabariyah tak kenal. Kalau dia kenal, dia tahu Qadariyah Jabariyah tu akidah apa. Ada berapa tak adanya. Berapa tak ada. Cuma kalau dahulu-dahulu orang yang berpegang dengan akidah Qadariyah Jabariyah, dia ada guru dia tetap dah. Hak bawa akidah tu ada kitab tetap dah. Sekarang ni hak Qadariyah Jabariyah ni kadang-kadang disalah pengajian. Kadang-kadang hak tak mengaji. Kadang-kadang hak salah pengajian. Berapa tak adanya sekarang? Sekarang ni kalau bicara bab ikhtiar dan usaha, sekarang ni
nak duduk di bawah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikhtiar usaha yang duduk di bawah sekian perkara perbuatan Allah. Tak boleh nak terima. Lepas tu pegang macam mana? Dah kalau kita ada ikhtiar usaha, kita yang buat mutlak. Tu bukan Ahlussunnah. Sebab Ahlussunnah ni sekian perkara perbuatan Allah, termasuk perbuatan kita. Tu Allah yang gerakkan tubuh kita, Allah yang hasilkan pekerjaan kita. Dah kalulah gerak kita ni Allah yang gerakkan, hasil kerja kita pun Allah yang hasilkan, kata kita ada usaha guana balah tu. Memang hakikinya tak ada. Hakikinya tak ada tu masa kanjar lalu dah. Dah nak ada gapo lagi kalau dah sekian perkara kesemuanya Allah buat. Kita balik kepada hak rukun iman ni. Kalau sekian perkara Allah buat, kesemuanya Allah buat, apa lagi kita ada? Kita ada buat juga hakikinya hak bekas. Ada ke tak kita ni? Sekian perkara Allah buat, kesemua perkara Allah buat, Allah yang menjadikan. Lepas tu kita hak hakiki, hak kita pegang ada usaha tu bab lain. Hak hakiki sebenar-benar ni, ada tak perbuatan kita? Ada tak perbuatan kita? Adalah perbuatan kita. Tak ada perbuatan kita, warna semua perbuatan Allah. Adalah hak Allah tu hak kerja Allah, hak kita hak kerja kita. Kalau gitu bukan sekian perkara perbuatan Allah, sebahagian perkara je lah perbuatan Allah. Mana sebahagian perkara hak kerja Allah besar-besar tu lah. Lepas tu hak kerja kecil hak kita. Jadi tak ada lah sekian perkara. Tak ada lah kata khaliqu kulli syai', Allah menjadikan tiap-tiap perkara. Tak ada lah ayat tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tak ada lah. Allah hanya buat benda besar-besar. Allah hanya kuasa atas benda besar-besar, bukan sekian perkara. Dan memanglah sekian perkara Allah buat. Dan sekian perkara Allah buat, tak ada lagi yang kita. Memang tak ada lah. Ke nak pelaga kat mana lagi? Mana perkara ni kalau dia tak selesai juga tu kena cari air koloh 7 koloh kali. Cari air 7 koloh. Lepas tu baca Yasin banyak sikit buat kali. Dah. Tak boleh nak terima, tak boleh nak faham juga tu. Ada saka tu. Faham tak saka? Bukan saka orang tua tu. Saka apa? Saka ni hak warisan. Warisan apa? Warisan akidah salah. Bukan saka hak orang tu duk cakap saka. Saka bukan tu. Saka kejahilan kita dalam bab akidah. Saka akidah kita hak salah. Hak pegangan kitanya kita mutlak yang menjadikan. Hak tu sah salah akidah tu. Saka ni payah nak hilang ni. Saka ni payah nak hilang. Royak cerita tu kok. Buih mulut-mulut, berair mata-mata tukang royak. Dia nak gitu sakok, nak gitu tu saka panggil. Saka kejahilan akidah, saka akidah yang terpesong. Jadi apabila sekalian perbuatan Allah, kesemuanya perbuatan Allah, apa lagi yang kita ada? Sebab kelip mata kita pun perbuatan Allah, gerak nadi kita pun perbuatan Allah, gerak diam kita perbuatan Allah, bangun duduk kita pun perbuatan. Nak cerita apa lagi? Maka apa lagi yang kita ada? Kita tak ada apa-apa lah. Kita ni hanya mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat zahir kekuasaan Allah ni bukan tengok langit, tengok bumi saja. Tengok langit kuasanya Tuhan buat, tak ada tiang, tak ada apa. Tengok bumi kuasanya Tuhan, tengok laut kuasanya Tuhan. Bukan hak tu je. Ni hak di kita ni kuasanya Tuhan. Hak di kita ni lah tempat zahir kekuasaan Tuhan. Sebab tu pada kejadian Tuhan semuanya menjadi dalil atas kuasa Tuhan. Ni semua kejadian Tuhan ni dalil atas kekuasaan Tuhan. Kejadian Tuhan jangan hak langit bumi saja. Ni
Ni kejadian ni gerak diam kita ni, inilah kejadian orang panggil. Kejadian ni perbuatan Tuhan. Inilah menunjukkan kekuasaan Tuhan. Tapi tak boleh berhenti setakat tu. Tundur jadi Jabariyah, selok pula pegangan. Kok mana pun kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Sebab dalam ayat-ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan pada kita. Dah kenapa ayat sandar perbuatan pada kita walau semua perbuatan Allah? Jangan ada soal panjang-panjang lah. Lepas tu dalam bab qada dan qada ni ada hak-hak dia. Nak korek-korek, nak usur-usur, tak nak pergi lah. Dan ustaz tak nak jawab. Dia ada benda yang kita boleh hurah pansesa, tapi ada perkara yang setakat ni je. Oh, tak pandang kalau kita ustaz tak boleh nak hurah. Benda yang tak boleh nak korek, tak boleh nak hurah, tak korek, tak hurah, tu baru pandang. Kalau benda tak boleh korek, pergi korek pandang apa? Oh, tu munuh jadinya. Ayat segala-gala perbuatan Tuhan. Ayat sandar pada perbuatan kita. Dah belaga ke tak? Dah belaga ayat Quran. Mustahil ayat Quran berlawanan. Tak ada tanakuk ayat Quran, tak ada berlawanan. Lepas tu dah berlawanan warna. Satu ayat Tuhan, satu ayat kita. Hak Tuhan ni, hak pegang kita, hak hakiki dia gitulah. Hak ayat kata kita, hak kita berpeganglah kita ada perbuatan. Tapi perbuatan kita jangan lari daripada ayat. Hak kata semuanya perbuatan Tuhan. Gitu je lah. Adapun Qadariyah Jabariyah ni, dia pesang ambil separuh ayat. Separuh ayat macam mana? Oleh kerana ayat mengatakan semua perbuatan Tuhan, perbuatan dia, maka kita pun berpegang perbuatan Tuhan belaka. Kita tak ada langsung ikhtiar usaha. Dia ambil ayat hak kata perbuatan Tuhan saja. Hak ayat letak kita nak bermana pula? Tu kata Jabariyah ni sesat. Sebab dia hanya beriman dengan separuh ayat, sebagian ayat yang kata Tuhan buat. Dan ayat yang kata kami buat, ia akan nak buat bermana? Kemudian Qadariyah pula ambil separuh hal ini pula. Dah ayat kata kita buat, kita peganglah, kita buat sendiri. Lepas tu ayat kata Tuhan buat, tambah mana pula? Ni. Ni hak ayat hak Tuhan kata tu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza wa ma Fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Dan tidak adalah balasan bagi orang yang melakukan seumpama tu melainkan khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila syadil azab. Hari akhirat tu akan dikembalikan kepada seberat-berat azab, sepedih-pedih azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah dia hanya beriman dengan sebahagian ayat. Sebahagian ayat lagi, ayat yang kata Tuhan belaka dia beriman. Dan ayat yang kata kita buat tu Jabariyah. Ayat yang kata kita buat dia beriman. Dan ayat yang kata Tuhan buat belaka kita beriman. Itu Qadariyah. Lepas tu kita nak letak warna tu. Ayat yang kata Tuhan belaka dengan ayat yang Tuhan sandar kita tu macam berlawan. Kita tak akan berlawan ayat tu. Sebab dia dalam ayat yang nampak macam rupa berlawan ni bukan dalam satu Quran saja. Ayat lain-lain ni, ayat ni bukan. Bukan dalam satu surah. Bukan dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Dalam satu surah, contohnya surah Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin, Tuhan yang hakiki, Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang menjadi, yang mencipta, yang memiliki, yang mempunyai, yang mendidik, yang membela, yang mengasuh, yang mendokong, yang menyara. Tu Rabb. Segalanya mari daripada Allah Ta'ala belaka. Tu ayat yang kedua tu dalam Fatihah kita. Pergi tengah sikit,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami pula dah sembah. Kami dah pula minta pertolongan. Tadi tak ada Rabbil Alamin. Semuanya mari dia Tuhan belaka. Ni satu surah. Maka dua ayat ni kita beriman lah. Kalau kita dah baca Fatihah tu, akidah Fatihah kita lah ni. Hak akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Akidah Qadariyah diambil Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu tak pegang. Jabariyah pula dia ni hak Qadariyah dia ambil iyyaka na'budu dia pegang. Rabbil Alamin dia baca dia nak pegang. Jabariyah pula ambil Rabbil Alamin dia pegang. Tuhan belaka. Lepas tu iyyaka na'budu kami buat tak ada kami tak ada benda. Tuhan belaka. Tu Jabariyah. Dan na'budu ayat na'budu dalam sembahyang baca sangat dah pegang ke tak? Ni kata ni beriman dengan sebagian ayat, kupu sebagian ayat ni. Itu dalam satu surah. Dalam satu Quran lagi banyak. Dalam satu ayat. Dalam satu ayat yang sama. Hak Fatihah tadi ayat lain-lain. Alhamdulillah ayat yang kedua. Iyyaka na'budu ayat yang keempat, yang kelima. Ayat lain-lain tapi pada satu surah. Ini dak ni pada satu ayat. Mana? Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bisa dengar ayat tu? Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir dalam peperangan Hunain tu dengan puak Hawazin tu selepas pembukaan kota Mekah. Wa ma ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Di hujungnya walakinallaha rama. Allah yang buat pasir itu masuk mata kafir, bukan mung yang buat. Semuanya perbuatan Allah. Allah yang masukkan pasir dalam mata kafir. Tapi Tuhan kata izramaita, ketika engkau lontar. Tengok. Faham tak? Kalau tak sekali pandang tu macam berlawang lah. Tak, wa ma ramaita iz ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir ya Muhammad. Dah mana ni? Tidak melontar pasir. Kamu yang buat Bila ni? Ketika mu lontar pasir tu. Ketika membuat tu bukan membuat. Dah gua ni. Mu tak lontar pasir ketika mu lontar pasir. Mu tak buat ketika mu buat. Nak kata kena? Mu tak mari ketika mu mari. Nak kata kena? Mu tak makan ketika mu makan. Bukan tu? Apa mana tu? Mu tak duduk ketika mu duduk. Mu tak berjalan ketika mu berjalan. Tak mana benarnya? Tak macam belawang tu. Faham tak tu? Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir. Gimana tu? Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad, atau hakiki dia. Iz ramaita, ketika engkau lontar tu hak zahir dia. Tapi oleh kerana Tuhan kata ketika engkau lontar, maka kita wajib berpegang kita ni ada perbuatan. Sebab Tuhan kata juga iz ramaita, ketika engkau lontar tu. Kalau kita tak berpegang, kita ada perbuatan. Iz ramaita salah lah. Kita kena pegang lah kita ada perbuatan. Sebab iz ramaita ketika kau lontar. Tapi dak, perbuatan semuanya perbuatan Allah. Walakinallaha rama. Berlakunya masuk pasir dalam mata kafir ni perbuatan Allah, bukan perbuatan engkau ya Muhammad. Kalau kita qadariyah kau, ni izramaita, ketika engkau lontar pasir ya Muhammad, dia ambil itu je. Perbuatan Nabi mutlak, yang ambil itu je. Lepas tu walakinallah ramah, Allah yang memasukkan pasir mata kafir. Nak buh mana pula ayat ujung dia tu? Jabariyah pula kata dah, tidak melontar pasir melainkan Allah yang masukkan pasir mata kafir, maka kita tak ada perbuatan lah. Dan izramaitan nak ke mana?
Ni kata beriman dengan sebagian ayat ni. Di Qadariyah Mu'tazilah ni, Qadariyah ke Jabariyah ke, mereka pun pakai ayat Quran. Tapi salah susunan ayat, salah pemahaman. Ni orang-orang dulu hok berpegang nak Qadariyah Jabariyah ni bukan sebarang orang. Kadang-kadang ulama-ulama juga ni. Jadi macam mana kita hok Quran pun nak pandai mana, kita nak direct pada Quran. Kita nak letak akidah ni pun nak erti dah nak letak mana hak kita nak pegang hak zahir, hak hakiki, mana kita nak pegang hak zahir. Melainkan kita kena balik pada huraian Quran yang disusun oleh ulama-ulama muktabar. Jadi akhirnya kita dak pandai mana Quran ni, pandai baca pun bertuah dah. Ayat Quran kata apa dak reti-reti gapo pun. Duk baca Rabbil Alamin ke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke, baca je. Makna faham. Lepas tu nak pegang kod mana tu? Rabbil Alamin dengan iyyaka na'budu nak pegang kod mana? Nak jadikan akidah kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak dia baca tiap-tiap hari tu, tiap-tiap rakaat solat tu. Tapi dengan jasa ulama muktabar tadi, kita boleh berpegang tepat dengan Al-Quran walaupun kita hanya reti baca je Quran. Ini al-ulama warasatul anbiya ni. Pewaris para nabi-nabi apa? Mereka yang menghuraikan apa kehendak Quran, apa kehendak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang kemudian ni Quran tak pandai, hadis tak pandai pun, kita masih lagi berpegang dengan akidah Quran dan hadis. Ini kita orang awam. Tapi apabila kita ngaji tinggi, kita pun naik kepada Quran hadis dia tu lagi comel. Itu bagi orang-orang yang tertentu sajalah. Kita balik mula hak Fatihah kita tu. Hak satu surah, hak satu ayat, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ataupun ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tu satu ayat. Bukan satu ayat penuh ni. Wa ma ni wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ni bukan satu ayat penuh, di hujung ayat je. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan perbuatan kamu tu. Wallahu khalaqakum, bermula Allah yang menjadikan kamu. Ni memang kita berpegang Allah yang menjadikan kita. Bukan Allah menjadikan kita saja. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan pekerjaan kamu pun Allah yang lakukan. Sebab pekerjaan kita Allah lakukan. Sekalian ni perbuatan Allah. Jadi perbuatan kamu tu pun Allah yang buat. Hakikinya bukan kamu yang buat. Kamu hanya tempat zahir kekuasaan Tuhan je. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan kamu. Jadi perbuatan kamu tu Allah yang buat. Perbuatan kamu ni gapa, kau tak sedut gapa-gapa lah. Semua yang berlaku di kita ni Allah buat. Tapi Tuhan kata tak perbuatan kamu. Ayat tu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala juga menjadikan perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah buat. Tapi Allah kata tak perbuatan kamu. Allah kata tak perbuatan kamu. Walau perbuatan kita hakikinya tak ada, sebab perbuatan kita ni Allah buat. Betul, perbuatan kita ni tak ada, Allah buat. Tapi Allah kata tak perbuatan kamu. Allah kata juga perbuatan kamu. Bapa Allah kata perbuatan kamu, walau kita tak ada perbuatan hakiki Tuhan buat. Ni jangan duk korek. Ni jangan duk korek. Allah menjadikan kamu, okey, dan Allah menjadikan juga perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah buat. Jadi kalau perbuatan kita Allah buat, benda yang kita adanya tak ada, itulah hakiki dia.
Tapi apa Tuhan sebut juga nama tu kamu tu apa ada juga perbuatan kamu tu perbuatan kamu. Tapi Allah yang buat perbuatan kamu. Tapi Tuhan kata juga perbuatan kamu. Baru tak ada dah perbuatan kamunya. Allah yang menjadikan kamu dan Allah menjadikan sekalian yang berlaku. Cukup lah. Dah Tuhan kata perbuatan kamu tu Allah buat. Tapi Tuhan kata juga perbuatan kamu. Oleh kerana Tuhan Sanda juga kata perbuatan kita ahli sunnah wajib kita berpegang kita ada perbuatan. Tapi perbuatan kita duduk di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ni betul kata kalau kata Qadariyah Jabariyah tu tak ada, tanya mulalah. Kalau kita dengar ada orang ceramah ke, ada orang ngajar ke, Qadariyah tak ada dah sekarang ni, Jabariyah tak ada dah sekarang ni. Adanya kapitalis ke apa dah, orang apa tahulah. Nasionalis ke apa ke ni. Tak ada dah Qadariyah Jabariyah. Cuba tanya dia, Qadariyah ni apa dia? Orang Qadariyah ni orang balas mana? Jabariyah ni pegangan dia balas mana? Cuba tanya. Yang kata tak ada tu Qadariyah ni pasal mana Qadariyah ni? Jabariyah ni pasal mana? Kadang-kadang bukan Qadariyah, berat dia Qadariyah pun ada zaman sekarang ni. Qadariyah tak hukum kafir. Kita buat dengan kekuatan yang Allah letak kita. Tapi kalau kita buat sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan kekuatan yang Allah letak kita, tu bukan Qadariyah, tu kafir terus. Dak zahirnya bukan kita buat sendiri. Buat ada Qadariyah pun boleh ada. Dan kita nak kemah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, persoalan ikhtiar dan usaha, memang kita kena cerita Qadariyah ni begini, Jabariyah ni begini. Sebab kita ni seolah-olah kita pegang tu campur dua tu. Campur dua. Tapi yang salah faham kita dah ambil hak dia. Cuma dia ambil separuh-separuh. Qadariyah dia ambil separuh hak perbuatan kita. Dah kita pegang, kita ada perbuatan. Jabariyah dia ambil separuh hak kata perbuatan Allah. Kita perbuatan Allah kita pegang. Kita dua-dua ni. Tapi kita dua ni, kita berpegang perbuatan Allah, kita berpegang kita ada perbuatan, kita ambil dua ni bukan kita ambil hak kata Jabariyah, bukan. Jangan pula kata Qadariyah capu Jabariyah jadi ahli sunnah. Jadi ahli sunnah ni capu hak dah betul pula dah. Jadi pasal faham kok lain tu dah. Kita bukan capu Qadariyah dengan Jabariyah jadi ahli sunnah, bukan. Qadariyah dia ambil separuh je hak kita. Jabariyah dia ambil separuh je hak kita. Tu. Kita dah. Hak kata perbuatan Allah segala-gala kita pegang. Hak kata kita ada hak kata kita ada perbuatan kita pegang. Dah jadi berlawan. Tak berlawanlah kita buatnya. Tak berlawan macam mana? Perbuatan kita tu zahir je lah. Tapi duduk di bawah perbuatan Allah hakiki dia. Tapi kita pegang kedua-dua. Jadi kita nak pegang kedua-dua ni, kita kena cerita Qadariyah Jabariyah. Jadi sebagai sempadan. Ni, ingat molek ni kena pegang dua-dua ni. Sekalian perbuatan Allah Rabbil Alamin kita pegang. Kita ada perbuatan iyyaka na'budu kita kena pegang dua ni. Kita nak jaga molek dua ni. Hak peseng pegang Rabbil Alamin saja. Tu Qadariyah. Iyyaka na'budu, hak pegang ni Rabbil Alamin saja perbuatan Allah. Kita tak ada perbuatan, maknanya tak pegang iyyaka na'budu kami kan sembah kan. Tu Jabariyah. Hak pegang iyyaka na'budu dah kami sembah, kami yang minta pertolongan, kami buat sendirilah. Kita pegang dah Rabbil Alamin, itu Qadariyah. Mana kita Qadariyah Jabariyah ni memang kita kena cerita. Mustahak kita kena cerita Qadariyah Jabariyah ni. Tapi ini pembicaraan bab ikhtiar dan usaha. Tapi kita sebelum kita usaha ni, kita mati dulu ni. Sekalian perkara ni perbuatan Allah. Sekalian perkara ni perbuatan Allah. Mati sini.
Tak ada perkara yang berlaku secara semula jadi, dan tak ada perkara yang berlaku secara tumpang turut. Tidak ada, semua perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan, dengan makna kesemuanya perbuatan Allah. Kalau ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah, berarti kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi pegangan. Kita tidak mentauhidkan Allah. Dia mentauhidkan Allah ni bukan hanya berpegang Allah satu, bukan. Itu satu pada zat, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah ni termasuk berpegang perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang lain yang bekas seperti perbuatan Allah. Ni baru panggil mentauhidkan Allah. Tak ada ni, tak ada semayabangnya, takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni akhir zaman, agama tinggal pada nama, agama tinggal pada zahir. Masjid sergang, orang semayangnya adalah kodo-kodo, tapi akidahnya guna, tauhidnya guna. Pengajian ada juga di masjid surah. Betul ada pengajian. Dan pengajian tauhid bila? Tak ada lagi ustaz. Ni tengah cari pengajian tauhid ni. Dah kelas lama mana? Lama dah kelas buat. Tapi tauhidnya tak ada. Tu ada masjid surah dah tu. Orang duduk jauh di masjid surah tu nak kira mana pula? Tetapi dalam bab ni kita tak boleh nak bubuh orang. Orang duduk masjid surah pun pegangan pun kadang-kadang bermasalah. Orang duduk masjid surah kau gelak ngambah, jangan. Badan bab pegangan ni simple je. Kalau betul-betul dapat ajaran yang sebenar, orang tak ajar masjid surah pun macam-macam ada pegangan dia. Ini nak cerita pengajaran. Tapi ni orang sama-sama surah lah. Tapi sama-sama surah pun label lain-lain. Hak satu orang ni jadi kepala orang semua. Jadi tu imam orang. Kalau ada tahlil, dia lah jadi syekh. Kalau ada berzanji marhaban, kau tak ada orang lain lah. Kembang lebar-lebar hidung kau puji. Hak seorang lagi ni ekor je. Ekor je. Surah juga tapi ekor je. Mana kalau kita kata kau cakap kabur nak mehera mana? Dah tak pandai lah kita nampak. Makmum gitu je. Itu imam lagi. Hak ni jadi kepala orang lagi, ada program apa-apa. Hak ni orang biasa gitu je. Kalau kita kata kau, hak ni ada pengajian Quran lagi, qori lagi sebab anak murid pada hak qariah kembasaan lagi tu guru dia nya. Mana orang yang kata imam lah, orang kepala lah. Hak ni orang biasa je lah. Mayabang surah juga. Tapi kalau kita kata kau, orang tak pegang buah, orang nak airah lah ke dia nya. Tiba-tiba cerita bab pegangan tempat tu, surah tu. Tak. Hak kata kepala orang ni. Pening. Tuhan belaka dah tu lama kena kita buat. Hak jahat Tuhan juga. Pelik. Yang kata hak jadi ekor orang ni, dah berapa mau pegang lama kena kau ni? Begitulah hak dia duk pegang lama kini. Hak ni orang hak tak ada pakak ni, tak ada kedudukan ni. Saya duk pegang gitu lama kini. Hak ustaz tu royak tu dia kata tak ada lebih, tak ada kurang. Hak dia pegang gitulah. Cuma kalau sebut nama-nama hak Qadariyah ke Jabah tu, dia tak pandai lah nak sebut nama. Tapi hak gitu, hak Tok Ki ada duk ajar ke dia. Dia kata Tok Ki dia ajar ke dia. Hidup orang zaman itu kan, ada duduk ngetuk ngapa zaman itu kan. Orang zaman itu kalau kerik je dua orang, seorang tu boleh ketuk kan. Dah kerik kan, pada kerik. Rapat. Rapat je dua beradik, seorang boleh ketuk dan boleh ketuk jaga nak minta mula tak boleh lah. Tak boleh dah boleh ketuk dah, dia sayang dah. Dia pun getek ke cucu tu kat ilmu. Zaman itu anak marah semua. Tanya siapa tanya cucu hilang taring. Tak marah dah. Tak boleh cucu ni kau ada cucu nak buat gapo pun. Punya backhand jumpa dengan cucu rebah. Ini tak ada cerita siapa ni. Tak ada cerita siapa. Dalam masa dulu taring tajam. Masih anak lah. Cucu habis. Ikut cucu nak getek. Dia kata, tok dia ajar gitu pegangan. Segala-gala Tuhan belaka.
Kita pegang kita ada pilihan, tapi pilihan kita pun Tuhan juga. Rekah je dia cerita. Dah jahat Tuhan juga. Takkan kita rukun iman baik jahat Tuhan kan? Dah gabung pelik laginya. Jadi akhirnya hak ni lah pula yang tukang cerita kepada hak tu iman ni. Lepas tu kita jangan duk kata waktu dah je mari majlis surah tu berat gelak gambar pegangan. Jangan, simple saja. Kalau kena molek Tuhan susun bahagian dia, simple saja. Bukan nak kena ngaji banyak, tapi faham molek lah apa yang kita duk ngaji tu. Ni Nabi kata wal alimu habibullah walau kana fasiqa wal jahilu aduullah walau kana abida. Orang berilmu ni Tuhan kasih. Walaupun orang berilmu pun kadang-kadang perangai begitulah. Yalah kita ni tidak maksum kan. Tak maksum. Kadang-kadang zahir hukum kita jaga, kadang-kadang kita tak jaga. Hati ni kadang-kadang kita jaga, kadang-kadang riak, pasti riak ni. Takabur, pasti takabur ni. Tapi dia sedar dia kesalahan, dia bertaubat. Ilmunya ada, akidahnya betul kekasih Allah. Tapi Nabi kata orang jahil musuh Allah. Walaupun kuat orang ibadat sekalipun musuh Allah. Walaupun majlis surah ni tak tinggal pun musuh Allah. Dan akidah tak betul. Mayabang pun tak betul, hati pun tak betul, dan tak sedar pun tak betul. Orang yang berilmu ni dia ada riak. Allah, riak dosanya, tapi nafsunya pasal, tapi dia sedar dia salah, kemudian dia bertaubat. Ini ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, riak tak tahu apa benda, takabur tak tahu apa benda, macam mana kita nak bertaubat? Apa benda salah pun kita tak tahu. Tu orang jahil musuh Allah walaupun kuat buat ibadat sekalipun. Itu je. Terutama kalau jahil bab pegangan. Tadilah. Jadi tu imam orang pun jadi syekh tahlil, syekh marhaban pun kalau pegangan salah, tak ada, out, ada. Patut ni apa biasa je, kita ni tak boleh nak bubuh. Kalau kita kata tadi duduk jik surah pun kadang-kadang akhir zaman ni zahir masjid besar, jemaah ramai, tapi pengajian akidahnya tak ada. Lepas tu kita nak kata waktu jik surah duduk luar tu, dulunya duduk kata lagi. Ni contoh orang Fotoni. Contoh orang Fotoni, orang Thailand. Benda ni cerita bab rukun iman kenang ni, kalau mereka dengar senyum je. Senyum je. Ada benda pun. Apa? Satu rukun iman. Okey, mata tak ada. Cerita pun tak ada apa. Tengok apa pegangan dah. Walaupun kadang-kadang kita tengok dia ni. Yelah kadang ada mai pak kita tu kan. Kalau duk mai duk jual kedai makan apa semua tu kan. Ini kita cerita ni bukan cerita ke semua ni. Individu ni masing-masing, cerita secara umum. Cerita secara umum. Kadang-kadang tengok terbolah je budak. Mayang tu mayang, tapi nak habis-habis waktu baru semayang. Dah tidur je siang hari, malam buat kerja jual. Bangun semayang tu kok, bangun semayang kejap, sambung tidur pula ngantuk. Mana kita kata kok macam Allah lebih kurang je. Tapi semayang dia betul. Rugi dia betul. Hak dia buat lambat-lambat tu rugilah dianya. Bukan comel. Tapi kalau semayang awal pun, berjemaah pun, ilmu semayang pun tak mengaji, ilmu akidah pun tak mengaji, apa benda boleh. Tapi bukan kita kata comel, perangai gitu. Tapi kalau cakap bab pegangan, apa benda? Ada benda pun waktu tu tak ada waktu. Orang mayabang tu kan ilmu pegangan dia tak ada. Mana pengajian dalam masyarakat dia gitu. Surah bala di tempat dia, kalau pengajian akidah tu memang tak ada. Mana orang-orang dia ni jak budak lagi duk main biar surah, biar masjid ni, memang ilmu ni ada sok modah di tempat mereka. Tempat kita macam mana? Oh, zahir beradong lah tempat kita ni.
Pakaian pun beradang, hak lelaki pun comel pakaian syariah dia, hak puang pun comel pakaian syariah dianya. Hak zahir. Tapi jangan kata kita wak lebih kurang pula pakaian syariah tu. Sebab kata syariah hukum agama tak boleh nak wak rendah-rendah. Tapi pakaian syariah je comel, tapi isi dalam salah betul tu. Jangan pula kata kalau gitu telanjang lah. Tak boleh. Pakaian syariah kena jaga tu pakaian hukum agama. Tapi kalau zahir je jaga hukum agama, akidah tak ada. Contoh, orang ni kan dia ada WhatsApp kan. WhatsApp grup gitu nah. Nah. Siapa peringkat orang sekarang WhatsApp grup tu di kalangan ustaz-ustaz lah. Kalangan ustaz-ustaz. Kalangan ustaz-ustaz. Dia ustaz ni kadang-kadang ustaz gelo je. Ustaz Zah pun gelo je. Dah kadang-kadang memang ustaz sungguh. Bukan gelo, kan tak gelo. Mai dia cakap bau hukum gelo ustaz dah tu. Gelo. Dia gelo je sebenarnya tu. Kadang-kadang hak WhatsApp ustaz sungguh ni. Kalau waktu bik masalah hukum pekoh ni ramai sambung begitu begini kita tu kita ni kalau grup WhatsApp ahli grup WhatsApp tu keluar perkara yang membabitkan bab pekoh. Tapi kalau keluar yang membabitkan bab pegangan tak ada respon apa-apa. Ni zaman sekarang. Dia kata dia masuk rakaman orang yang ceramah agama yang cerita bab pegangan tu tak betul lah dengan akidah di sunnah wal jamaah. Jelas tak betul. Masuk rakaman dalam grup tu pun tak ada respon. Kata betul pun tak ada, kata salah pun tak ada. Memang akidah tu salah, tapi tak ada respon. Tapi kalau bab fiqh ramailah respon. Tu salah tu pandangan mazhab ni gini, pandangan mazhab ni dalil kalau bab fiqh. Kalau pergi pada bab usuluddin, bab tauhid, walaupun didatangkan hak rakaman memang salah terang-terang, tak ada respon. Hak tu salah akidah tu tak ada. Jangan. Ni tempat kita. Dia di foto ni di Kelantan pun sama, di Kedah pun sama. Pengajian tauhid memang tetap dah. Pengajian tauhid memang tetap. Setengah kata ni orang cerita ni saya pun tak ada siapa. Dia kata kalau Perak belah utara dekat sepadan dengan Kedah. Kalau bab pengajian akidah gini. Tempat kita macam mana? Hanya kita nak mati betul ni sekalian perkara, kesemuanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kesemua sekalian, termasuk pilihan kita pun Allah yang buat. Termasuk perbuatan kita pun Allah yang buat. Bukan pilihan kita terdetik di hati kita pun Allah yang buat. Bukan perbuatan kita berkelip mata memandang pun bergerak nadi pun Allah yang buat. Apa masalah laginya? Tak faham kok mana lagi? Tidak faham? Dah pilihan kita, perbuatan kita, bubuh nama kita. Kita sungguh lah. Kita sungguh. Jadi qadariyah kalau kita sungguh gak. Dah kalau pilihan dan perbuatan kita hak Tuhan juga tak ada. Memang hakikinya tak ada. Hakiki tak ada, tak boleh diterima. Yang peliknya, hakikinya memang tak ada, tak boleh terima. Dan ni sekian perkara Tuhan boleh terima ke tak? Boleh terima. Kata kok mana pula? Sekian perkara ke semua perkara hak Tuhan belaka boleh terima ke tak? Bolehlah terima. Dah kalau sekian perkara ke semuanya hak Tuhan belaka kita boleh terima. Dah hak Tuhan belaka dah kita mana? Tak ada lah. Lagi kat mana lagi? Tak ada kita boleh terima. Jangan terima hak ni. Sekian perkara yang terima lah. Patut terima mana? Sebahagian perkara hak Tuhan setengah perkara hak Tuhan baru jadi. Tak, saya terima ni sekian perkara Tuhan ni. Dah terima sekian perkara Tuhan. Takkan ada lagi hak kitanya. Kena gomong ke Tuhan. Sekian perkara Tuhan. Hak ni hak kita ni. Lepas tu kita gomong lah mana menang. Perbuatan Tuhan ke perbuatan kita ke. Bagi dua hak besar-besar hak Tuhan. Cari-cari kita. Kena buang sekian perkara ni.
Kena letak setengah perkara. Sebahagian perkara tak boleh boskan perkara. Tu kata jadi pening. Mana kita? Kita berapa minggu dah ni? Berapa minggu dah kita ni? Satu minggu tu ambil sejam sokmo. Hidayatul Salikin setengah jam je sokmo. InsyaAllah selesai hak ni, kita bagi 2 molek lah. Sejam setengah kelas kita ni. 45 minit hak tauhid, 45 minit hak Hidayatul Salikin. Lepas sendik molek kita boleh jalan tu, kita bagi 2 lah. Pati Faridah 45 minit, Hidayatul Salikin 45 minit. Untuk sementara ni kita baca Pati Faridah sejam, Hidayatul Salikin setengah jam. Gitu ya. Dia kena tanya apa ya dok senyap sejam seorang. Ramai-ramai tengok je. Jadi kita pergi kepada pilihan dan perbuatan untuk ahli sunnah wal jamaah ke daerah Jabariyah. Kita nak ceritanya hak asah dulu ni. Hak asah kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi tabi'i, dan tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang turut. Segala-galanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah minggu depan kita sambung masih lagi di pembicaraan qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Wallahu a'lam.